Boleh ya? Sebab saya nak sempat. Okey. Siapa yang duduk sebelah saya, please? Tuan. Duduk lah. Saya sini, Tuan. Cantik? Kawan apa lagi? Belum saya 169. Ada 96. 269. Alright. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Salam Aidil Adha kepada semua. Terima kasih kerana sudi datang walaupun dalam keadaan hari raya, dan saya harap sidang media ini dapat memberi penjelasan apa yang telah berlaku dan seterusnya any spekulasi yang berlaku selepas ini tidak lagi diviralkanlah. Jadi semua sedia maklum akan insiden yang berlaku pada pagi tadi di Surau Taman Pelangi. Surau tersebut ialah surau qaryah yang dibenarkan untuk mengadakan sembahyang solat Jumaat dan juga sembahyang sunat Aidil Adha. Dari konteks kapasiti yang dibenarkan untuk surau Taman Pelangi ini adalah seramai 100 orang. So apa yang berlaku pada pagi tadi ialah sebelum sahaja solat sunat diadakan, sudah berlaku limpahan jemaah yang mana pihak surau telah mengarahkan mereka untuk beransur pulang ataupun menghadkan surau tersebut kepada 100 orang, dan pihak surau juga telah mengambil tindakan untuk menutup pagar surau daripada dibanjiri oleh jemaah-jemaah. Namun demikian, pihak masjid juga ataupun pihak surau juga sedia akur dengan sensitiviti solat sunat Aidil Adha ini. Mereka tidaklah mengambil tindakan sehingga menyuraikan mereka suruh pulang. Oleh itu, ahli jemaah yang tidak dapat masuk ke dalam surau tersebut telah mengambil tindakan untuk sembahyang di jalan raya dengan mematuhi penjarakan. Dan pihak masjid juga di sini disebabkan sensitiviti itu tidak menghubungi pihak kami, pihak polis, untuk datang kerana bagi mereka itu mungkin tindakan sumputan. Dan hasil siasatan kita pada peringkat awal ini, kita dapati ianya berlaku secara spontan. Dan itu tidak bermakna kami tidak akan menyiasat akan kejadian pagi tadi. So pihak saya akan terus menyiasat sekiranya berlaku perancangan membawa jemaah yang sedemikian ramai ke surau tersebut pada pagi ini. Dan ingin saya jelaskan sedikit di sini komposisi masyarakat di kawasan Taman Pelangi ini. Saya dimaklumkan bahawa jumlah kependudukan di situ adalah seramai lebih 8,000 orang, kurang atau lebih. Dan menetap di 23 buah flat sekitar kawasan Taman Pelangi itu. Dan 70% daripada penduduk di situ adalah warga asing yang bekerja di sekitar kilang di Taman Pelangi itu. Dan hasil daripada itu, video yang diviralkan itu jelas menunjukkan bahawa mereka yang hadir dilihat adalah warga asing. Warga asing. So dalam konteks siasatan kami ni nanti, kami akan menyiasat di bawah sekiranya kita kesan mereka ini yang hadir. Kemudian kita akan mengambil tindakan di bawah
Akta Kanun Kesiasaan 269, mungkin dibaca bersama dengan Peraturan 10 Akta 342. 269 di bawah Kanun Kesiasaan membawa hukuman kepada 6 bulan denda dan mungkin kedua-duanya sekali. Dan kita juga boleh baca bersama dengan 270 yang mana hukumannya membawa kepada 2 tahun. So, saya rasa puan-puan pun sedia maklum, tuan-tuan pun sedia maklum, semalam saya dengan jelas, dengan terang menerangkan bahawa pihak kita tidak akan berkompromi dengan sesiapa yang melanggari SOP. Itu jelas semalam saya sebut dalam media, keterangan media saya. So, dalam konteks yang berlaku hari ini, daripada sudut kepolisan, saya selaku Ketua Polis Pulau Pinang memohon maaf kepada semua rakyat Pulau Pinang akan kegagalan kami untuk mengesan benda ini dengan lebih awal. Dan saya ingin juga mengambil kesempatan ini kepada semua pengerusi masjid, surau dan sebagainya dalam masa 3 hari ini, iaitu hari Tashrik, di mana ada acara-acara di masjid dan surau yang akan dilakukan. Sekiranya ada mereka yang enggan mematuhi SOP, untuk menghubungi pihak polis di talian 04 222 17222 1722, sorry. Okay, saya ulang, 04 222 1722. Ya. So ini untuk mengelakkan lagi daripada saya faham bahawa pengurusi masjid sedia maklum akan sensitiviti orang nak beramal ibadat dan sebagainya. Okey, tetapi dalam keadaan kita melawani wabak COVID-19 ini, kita tidak boleh berkompromi dengan SOP itu. Ya. So perkara ini telah pun saya maklumkan kepada pihak ibu pejabat dan kita cuba menanganinya sebaik mungkin. Kan? Ada apa-apa soalan berbangkit daripada apa yang berlaku pagi tadi? Saya harap jelas. Ya. Okey, apa yang berlaku sekarang ni, mengambil daripada video yang telah diviralkan itu, apa yang kami buat, kita akan cuba mengenal pasti mereka yang hadir pada hari itu. So, kepada penduduk Taman Seri Pelangi, you will see our presence, looking for, mencari mereka yang melanggari SOP tersebut. Sebab sudah saya jelaskan di sini semalam, pihak kita, pihak kerajaan sedang melawan wabak COVID-19 ini. Justru itu kita amat mengharap supaya semua warga Malaysia mematuhi undang-undang ini. Dan seperti mana yang tuan-tuan pun tengok viral tu, ramainya daripada warga asing. Mungkin pengumuman saya dalam semalam tu dalam bahasa Melayu mungkin orang tak faham kot. So mungkin saya nak kena cakap bahasa lain lah juga. Kemungkinan kita mengambil ini daripada sudut kefahaman bahasa itu. Ya. That is our action. Rest assured we will find. Kita akan terus menyiasat mereka yang hadir dan melanggar SOP tersebut. Berapa ramai yang hadir? Oh, that's a good question. Saya rasa dalam khairah itu selalunya dalam sembahyang Jumaat tu dalam hampir 300 ke 400 orang. So hari ini disebabkan masjid ditutup, dalam tu kosong, dia bawa keluar. Anggaran saya rasa lebih kurang dalam 200 orang ada anggaran. Sebab dia penjarakan dan ke belakang daripada flat tu ni. Datuk, maksudnya surau tu pun tak dikenakan kompang lah Datuk? Pihak surau telah mematuhi SOP seadanya. Ya, yang dia berlaku tu adalah di luar daripada surau. Datuk, adakah pihak polis akan cari orang yang viralkan video untuk bantu siasatannya? Bagi kami, buat masa ini, kami mencari orang yang hadir, yang melanggari SOP itu. Ya, dan sekiranya ada lagi pelanggaran SOP ni nak viral pun, saya rasa elok telefon kami je. Kan? So kami dapat pergi di situ dan sebagainya. Datuk, selepas mereka solat tu, mereka bersurai tak ada? Dia bersurai, mereka bersurai. How long was the gathering? Gathering sembahyang tadi pagi daripada pukul 8.30, saya rasa by 9 it was over. 9.5 jam. Sebab khutbah pun dipendekkan mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak Majlis Majlis Agama Negeri Pulau Pinang.
Selain daripada di surau tu, tiada lagi laporan yang daripada surau dan masjid lain yang kejadian seumpama ni. Okey. Seluruh Pulau Pinang kita ada sejumlah 180 masjid dan surau sebanyak 57. Okey, kita pantau hampir keseluruhan jumlah ini. Pantau daripada sudut kami cakap ni SOP lah. So kemungkinan besar apa yang berlaku pagi tadi ialah apabila kita bergerak ke satu lokasi yang lain, memeriksa semua masjid dan surau ini, kita dalam masa kita pergi ke tempat lain tu, di sini sudah berhimpun. Itu mungkin berlaku. Namun saya akan siasat as far as keberkesanan pihak PDRM Pulau Pinang melaksanakan tugas dalam memastikan pematuhan SOP ini dipatuhi. Itu daripada sudut tindakan jabatan. Itu yang saya akan sediakan siasat. Ada soalan lain? Saya harap maksudnya sebelum solat tu pihak polis dah membuat tinjauan di kawasan tersebut dan tak berlaku orang ramai di situ lah. Ya. Tapi saya kena siasat dulu. Saya akan siasat dulu pukul berapa mereka berada di situ. Kalau mereka berada lebih awal, mungkin mereka tidak kesan akan kumpulan orang ini. Kan? Maksud mereka tu adalah polis. Polis, ya. Sebab arahan telah diberikan daripada Bukit Aman, daripada saya semalam secara khusus, kita akan pantau siapa yang tak patuh SOP. So saya rasa pihak KPD telah mengambil langkah-langkah yang sewajarnya. Jelas? Sorry for keeping you guys waiting. Ya. Kalau tak ada soalan lain, terima kasih banyak-banyak dan saya harap kali ini akan mengaji pengajaran kepada surau ataupun masjid yang lain. Sekiranya ada apa-apa, sila hubungi kami. Ya. Tak ada soalan, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.